ini saya begitu teruja. Kenapa saya teruja? Kerana ini adalah kali pertama saya datang ke Gayang. Bila saya masuk tadi, keretanya penuh, orangnya ramai. Yang sambut di sana pemuda, yang berada di sini wanita dan putri. Hebatnya orang Gayang. Maka tidak heran bila Datuk Rahman kata, dikala orang lain di sana lompat tinggalkan bahtera, orang Gayang tidak goyang, tetap setia mempertahankan maruah parti kita. Sebab itu saya rasa bersyukur kerana dapat datang pada malam ini. Bukan saja untuk saya bersama dengan calon yang juga merupakan daripada kilang pemuda Saudara Jasni, tetapi saya dapat merasakan bahawa hari pertama kita mula gerakan untuk berkempen, nampaknya saya memilih kawasan yang tepat untuk mulakan kempen ini. Kerana walaupun Pantai Dalik ini adalah don baru, tetapi orang-orang di sini bukan orang baru. UMNO, Barisan Nasional tidak pernah kalah di Sabah PRU 14. Tetapi kita hilang kuasa kerana pengkhianatan. Kita hilang kuasa kerana ada yang cuba mencuri dan merompak daripada apa yang sudah ada di tangan kita. Tetapi yang paling penting, kerana apa? Kerana orang Gayang, PDM Gayang ini antara PDM yang terbaik di Sabah ini. Bukan saja tidak pernah kalah, tetapi terus mempertahankan parti kita. Dan hari ini insya-Allah saya mengharapkan 26 hari bulan nanti apabila diumumkan keputusan, Pantai Dalik ini adalah don yang pertama akan memberikan kita kemenangan yang pertama. Rakyat mahukan perubahan, betul atau tidak? Rakyat sudah tidak mau terus berterusan ditipu dan dibuyuk. 29 bulan kita ingat warisan baik, Pakatan Hancing baik. Kita ingat ada perubahan yang lebih baik daripada Barisan Nasional. Tetapi rupa-rupanya lebih teruk lagi, bahkan tak mampu untuk membela rakyat. Betul atau tidak? Macam-macam dijanjikan kepada rakyat. Apa yang diberi kepada rakyat hari ini? Covid pun, untuk membantu rakyat pun boleh dibuyuk. Bukan banyak pun, RM300 saja. Kononnya nak bagi kepada semua yang terlibat. Tetapi bila pilihan raya baru cepat-cepat masuk dalam akaun. Kalau tak ada PRN, agak-agak mereka masuk atau tidak dalam akaun? Itu baru satu. Banyak sekali perkara-perkara yang menyusahkan rakyat sepanjang 29 bulan. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, BN betul, UMNO Barisan Nasional tidak sempurna. Kerana pemimpin-pemimpin BN ini manusia biasa, bukannya malaikat. Sebab apa? Sebab bila manusia, Nabi kata apa? Kullu ibnu Adam khata' wa khairu khata'in tawabun. Setiap anak Adam terdedah untuk melakukan kesilapan, tetapi sebaik-baik yang melakukan kesilapan itu adalah orang yang mahu berubah. Tuan-tuan, seburuk-buruk dan selemah-lemah Barisan Nasional,
selama kita memerintah, selama UMNO berada di bumi Sabah 29 tahun, rakyat dibela, betul atau tidak? Rakyat diangkat martabatnya. Macam-macam projek yang dibawa oleh Kerajaan Barisan Nasional untuk mengangkat martabat dan membela rakyat Sabah. Kenapa orang sayang kepada ayahanda, kepada Datuk Jaja, Datuk Niza? Orang panggil Datuk Jaja kan? Ya? Saya pergi mana-mana, orang tanya bila bosku nak datang. Ya? Tapi saya cakap kepada Datuk Jaja, di Pantai Dalit ini saya nak cakap kepada Datuk Seri bosku tak perlu datang kerana cukup anaknya saja. Salah satu projek yang besar yang telah merubah landscape ekonomi, sosial dan boleh merubah dan melakukan transformasi rakyat Sabah adalah projek Pen Borneo. Betul atau tidak? Sebab itu, kalau kita melihat sejarah negara-negara maju di dunia, Amerika Syarikat, bagaimana Amerika Syarikat boleh menjadi maju? Dia bermula dengan memastikan sistem pengangkutan, sistem komunikasi, jalan raya, jalan kereta api dibina. Itu permulaan. Kerana apa? Dari segi teori ekonomi, apabila sistem pengangkutan itu efisien, baik, maka dia akan memberikan kesan gandaan kepada ekonomi. Itu yang difikirkan oleh Kerajaan Barisan Nasional dulu. Sebab kita mahu Sabah dan Sarawak duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negeri-negeri lain di Semenanjung. Kita tidak mahu lagi kekayaan itu hanya berpusat di Kuala Lumpur sahaja. Tidak di negeri Pantai Timur, Kelantan, Kedah ataupun di sebelah utara. Begitu juga kita tidak mahu anak-anak muda daripada Sabah terpaksa berhijrah naik belon ke Semenanjung. Sebab itulah Barisan Nasional sebelum jatuh telah menggagaskan projek Pen Borneo Highway yang bukan saja boleh merubah landscape ekonomi, sosial, masyarakat dan rakyat Sabah, tetapi juga memberi peluang ribuan pekerjaan kepada anak-anak muda. Harapannya anak-anak muda tak perlu keluar daripada kampung, tak perlu berhijrah dan keluar ke merantau ke Semenanjung. Tetapi bila naik saja kerajaan PH warisan, dia hentikan projek ini. Kononnya membazir, kononnya banyak ketirisan. Tetapi selama 29 bulan tak ada apa-apa, yilat kucing. Betul? Akhirnya ramai yang hilang pekerjaan. Tidak ada perubahan yang besar di dalam rakyat. Kononnya nak membela rakyat Sabah. Sepatutnya jaga rakyat Sabah, bukan jaga orang luar. Bukan bagi tanah kepada orang luar. Betul atau tidak? Jaga rakyat Sabah. Ini mainkan sentimen Sabah dengan Semenanjung ini kena berbeza. Ini tidak betul. Kita semua rakyat Malaysia. Betul? Tidak boleh ada beza. UMNO Barisan Nasional bukan milik Semenanjung sudah. UMNO Barisan Nasional milik orang Sabah. Yang memimpin UMNO Barisan Nasional di Sabah bukan orang Semenanjung, orang Sabah. Betul atau tidak? Sebab itulah pergi mana-mana, orang masih ingat hanya timbangan. Orang tak ingat lambang lain. Diki Manis sudah cukup membuktikan rakyat tahu jasa timbangan. Betul atau tidak? Sebab itu betul ada kelemahan dulu, tetapi nak banding dengan warisan jauh lebih teruk. Sebab itulah hari ini kita diberi peluang. Diberi peluang untuk apa? Untuk ubah
Ubah. Ubah. Bukan untuk Datuk Rahman. Bukan untuk Jasni. Jauh sekali bukan untuk saya dari Semenanjung. Saya datang hari ini hanya sementara. Saya datang hanya boleh bercakap sikit-sikit saja. Kerana yang ada di sini, yang kekal di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Isteri saya pun tak bagi saya duduk lama-lama. Dia pun takut juga. Sabah ini dia pelik sikit. Dia pelik sebab saya dalam tempoh 3 bulan ini hampir 10 kali datang ke Sabah. Akhir sekali sebelum ini dia tidak pernah minta apa-apa. Tapi saya rasa dia test saya. Dia kata, tolong bawa balik ikan bilis. Saya pelik kenapa dia minta. Sebab sebelum ini tak pernah minta. Rupanya disuruh balik cepat-cepat. Kerana dia takut orang Sabah ini sumandak-sumandaknya cantik-cantik. Tetapi saya setia pada Sora. Sebagaimana orang Gayang setia pada yang satu, UMNO Barisan Nasional. Betul? Saya belajar dari kamu. Kamu setia, saya setia. Jadi Datuk Rahman, saya tak boleh ikut jejak kekanda saya. Yang lain okey, yang ini tak boleh. Sebab ada live. Saya tahu isteri saya sedang menonton. Tetapi apa-apa pun, malam ini adalah malam yang penting untuk kita mengorak langkah, untuk kita berjuang habis-habisan. Kita ada 14 hari tuan-tuan dan puan-puan. 14 hari ini macam-macam boleh berlaku. Mereka sebelah sana amat terdesak. Betul atau tidak? Mereka akan buat macam-macam. Mereka akan pergi ke rumah tuan-tuan. Mereka akan tawar macam-macam. Kerana mereka adalah kerajaan. Mereka ada wang yang banyak. Mereka boleh tawar wang ringgit. Mereka boleh tawar macam-macam. Kalau mereka bagi, ambil atau tidak? Ambil atau tidak? Ambil. Kerana itu rezeki. Kalau tak ambil, itu tolak rezeki. Orang tolak rezeki seolah-olah tolak. Tolak apa? Tolak. Jawab sendiri. Tetapi saya nak sebut, orang bagi, kita ambil. Macam mana pengalaman kami dan kita semua di Kimanis, betul? Saya sebenarnya, saya takut juga di Kimanis. Orang kata orang Sabah ni lain. Saya kata apa yang lain? Oh, takut nanti dia kata dia pakai baju putih, tetapi dia undi nanti kan putih juga. Tapi ramai bila saya pergi ke setiap kampung-kampung jumpa orang muda, pagi pakai baju putih, petang main bola dengan saya pakai baju biru, malam pakai putih lagi. Bila saya jumpa di malam hari, saya tanya, tadi pagi pakai biru, petang pakai biru, malam tukar putih. Dia kata putih di luar, dalam biru. Saya takut. Saya cakap ke kawan-kawan saya, betul ke ni ya? Tetapi bila keluar saja keputusan, semua saluran-saluran orang muda menang bergaya. Maknanya orang Sabah bijak-bijak semuanya. Betul? Orang bagi, ambil. Dia bagi baju, pakai. Dia bagi duit, ambil. Dia tawar apa-apa, kita kata okey. Tapi undi? 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 Boleh janji? Boleh. Saya percaya. Tatap? Yang penting 14 hari ini kita kena kerja kuat. Ketuk semua pintu. Tak kisah orang itu kita tengok dia dulu sokong kita tetapi lompat ke, dia sudah insaf kembali ke, orang itu kuat putih ke atau apa juga warna, kita kena pujuk mereka. Kita kata kepada mereka, kalau kamu tetap dengan putih tak apa, tetapi 26 hari bulan demi rakyat, demi perubahan, kita nak ubah balik, undilah Barisan Nasional.
Undi orang muda. Ini calon muda. Tuan-tuan dan puan nak calon macam mana lagi? Orangnya handsome. Handsome atau tidak? Seorang atau dua? Saya tanya. Ha? Seorang. Setiap ada satu. Ha? Ini Saudara Jasni, sahabat saya, bekas ketua pemuda. Dan hari ini dilatih pula oleh Datuk Seri Rahman, juga bekas orang kuat pemuda Malaysia. Sudah tentu Jasni boleh memberikan khidmat yang terbaik. Kerana apa? Kerana bukan soal Jasni ini Jasni, tetapi Jasni ini mewakili Parti Barisan Nasional. Betul atau tidak? Bila parti itu yang mendukung Jasni, bila dia menang, dia akan buat kerja sebagai wakil rakyat parti dengan segala jentera parti untuk membantu rakyat. Jadi kalau ada yang bebas ke, yang namanya putih, yang membuyuk ke, ini semua tak boleh percaya. Tak boleh pakai. Betul? Yang boleh pakai hanya timbangan. Ya? Dan hari ini kita kena ingat, dan Jasni juga kena ingat, akan datang kalau menang pun, dia bukan menang kerana Jasni, tetapi kerana semua ini. Semua yang ada inilah yang memenangkan Jasni. Sebab itulah, siapa juga kita yang berada di atas, bila sudah mendongak, jangan membongkak. Ya? Bila menunduk, jangan sesekali melutut. Maknanya apa? Maknanya kita pemimpin milik rakyat. Bila rakyat memberikan undi kepada kita, kita menang, kita wajib khidmat yang terbaik untuk rakyat. Rakyat perlu dibela. Rakyat perlu dijaga. Rakyat perlukan kita untuk merubah ke arah kebaikan. Betul atau tidak? Betul. Sebab itulah, tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ini pilih kerana parti yang mendukung itu ada sejarah yang baik, ada track record yang baik, track record yang tidak membuyuk, track record yang telah mencipta kejayaan yang hebat untuk Sabah. 10 tahun sebelum jatuh ke tangan warisan, GDP, kadar pertumbuhan, kadar pertumbuhan Sabah secara purata tak pernah kurang daripada 8.5, bahkan lebih tinggi daripada kadar pertumbuhan negara secara keseluruhan. 2017 8.7, tinggi sebelum jatuh, lebih tinggi daripada national average purata pertumbuhan ekonomi negara keseluruhan. Naik saja warisan, jatuh 1.7. Sekarang sampai tahap kemelesetan ekonomi. Maknanya apa? Maknanya kerajaan yang ada sebelum bubar ini 29 bulan hanya pandai main politik, hanya cakap saja tetapi tidak buat, berjanji tetapi tidak di kota. Sebab apa? Sebab dia juga ada hubungan dengan Semenanjung, parti yang membuyuk rakyat di Semenanjung, Pakatan Harapan. Kenapa saya kata membuyuk? Sebab hari ini di Sabah, DAP pun sanggup membuyuk pakai lambang warisan. Betul? Tetapi kita tahu siapa mereka. Mereka lah yang akan meruntuhkan kesejahteraan negeri Sabah. Sabah waktu zaman BN tak ada timbul masalah perkauman ke agama ke. Hatta di Semenanjung pun tak ada isu. Kenapa? Kerana Barisan Nasional sentiasa menghormati prinsip kenegaraan dan kemajmukan. Islam betul agama persekutuan, tetapi agama-agama semuanya diraikan. Mana ada negara di dunia seperti mana Malaysia, yang mana kitalah yang paling banyak cuti-cuti dalam dunia.
Cuba bilang cuti-cuti kita. Cuti hari raya, cuti Christmas, hari Wesak, hari kawan, Deepavali, Taipusak, semua agama diraikan sebagai cuti-cuti Malaysia. Betul tidak? Semua cuti. Negara mana yang paling banyak cuti? Malaysia. Sebab apa? Sebab Malaysia ini walaupun Islam agama persekutuan, agama-agama semuanya diraikan. Dan Sabahan patut rasa berbangga. Sebab Sabah merupakan model satu Malaysia yang sebenar. Betul? Sebab semua kaum, semua agama boleh hidup dengan aman. Betul? Tidak ada masalah. Tetapi bila 22 bulan saja kerajaan PH memerintah, macam-macam isu agama dan kaum timbul. Betul? Ini sebab kita mahu ubah. Betul atau tidak? Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak mahu bercakap dengan lebih panjang, tetapi yang penting kita semua tahu tanggungjawab kita. Kita hari ini ada tanggungjawab bukan untuk kita, untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita pada masa akan datang. Kalau kita silap memilih, kita juga akan silap dalam percaturan untuk membina kembali maruah dan juga kepentingan rakyat di negeri Sabah ini. Dan Sabah ini milik anda semua. Dan jangan sesekali fikirkan bahawa mainan-mainan seperti mereka katakan Sabah dan Semenanjung ini dua entiti yang berbeza. Tidak. Kita semua satu Malaysia. Betul? Kita semua rakyat Malaysia. Betul? Kita sayangkan Malaysia. Dan Sabah ada hak dan kepentingannya yang perlu kita bela dan kita pertahankan. Dan ini saya percaya akan dimainkan peranannya oleh saudara Jasni sebagai calon Pantai Dalik yang insya-Allah bila diberikan amanah dan tanggungjawab oleh tuan-tuan dan puan-puan pada 26 hari bulan, dia mampu untuk melaksanakan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita kerja kuat. Kalau ada sedikit sebanyak perasaan kecewa 1-2 hari ini, tak apa, layani dulu. Kita manusia biasa, ya. Yang mana rasa berduka cita pun kerana Datuk Seri Rahman tak jadi calon, kan? Tak apa, tetapi kita tengok sendiri macam mana inilah pemimpin sebenar dan pemimpin sejati. Dia tidak menunggu 1-2 hari. Hari pertama sudah datang ke Pantai Dalik sebagai satu manifestasi kesetiaan, kecintaannya kepada wadah dan parti yang telah membina dirinya dan kita semua. Betul? Sebab itulah kalau ada permasalahan, kita letak ke tepi sementara. Ada perbezaan, letak ke tepi sementara. Tak puas hati, itu manusia. Kalau siapa yang tak pernah rasa tak puas hati, itu bukan manusia. Itu tandanya anda semua bukan buyak, tetapi malaikat. Kerana malaikat saja tidak ada nafsu, ada perasaan. Tetapi kita semua ada perasaan, betul? Tetapi perasaan kita tidak boleh kita utamakan berbanding dengan kesetiaan dan kecintaan kita kepada wadah ini yang besar jasanya kepada agama, bangsa kita, tanah air kita. Betul atau tidak? Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, 14 hari akan datang, kerja kuat-kuat. Pemuda-pemuda boleh? Wanita boleh? Puteri boleh? Kalau boleh, saya rasa saya tak perlu datang ke sini dah. Saya serahkan pengantin baru kita Jasni ini. Kita tunggu saja untuk ditabalkan sebagai wakil rakyat yang pertama di N13 Pantai Dalik, insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Kita berdoa kepada Allah SWT. Walaupun kita kerja kuat, kita kena ingat hati-hati pengundi ini dimiliki, dipegang oleh Allah SWT. Ya,
kita kerja kuat bagaimana sekalipun, kalau pemegang hati-hati ini tidak bersama dengan kita, kita tidak akan menang. Tetapi saya percaya, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila berazam, kita serah kepada Allah, doa jangan tinggal, semayang hajat tiap-tiap malam. Boleh? Insya-Allah kita berdoa kepada Allah agar Allah melembutkan hati-hati seluruh pengundi-pengundi di Pantai Dalit ini, supaya hari 26 hari bulan dia tak nampak benda lain kecuali nama jasni dan simbol timbangan. Boleh? Boleh? Rado tetap? Rado tetap? Rado tetap? Rado sampai? Ubah! 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 Tetap! 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 Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk.